ke Taiping. Jadi pada pagi ini kami telah mendapat laporan PAC Jawatan Kuasa Kira Wang Negara berkenaan projek sistem kutipan caj jalan RC dan rekod kemasukan kenderaan asing VEP untuk Kementerian Pengangkutan. Dan selepas kami membaca laporan PAC ini, ada beberapa hasil laporan yang sangat membimbangkan. Oleh itu, kami sebagai ahli parlimen ingin meminta Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Liao Tong Lai, mantan Menteri Pengangkutan dari tahun 2014 sehingga Mei 2018, dan juga YB Datuk Seri Datuk Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan, untuk memberikan penjelasan segera berkenaan hasil laporan PAC di mana secara jelasnya menunjukkan pengaruh politik, salah guna kuasa dan juga konflik kepentingan ataupun conflict of interest dalam pemberian tender berjumlah 149.45 juta ringgit secara rundingan terus kepada syarikat TC Sense Sdn Bhd. Mengikut hasil laporan PAC tersebut, YB Datuk Seri Wee Jack Seng merupakan pemegang saham syarikat TC Sense Sdn Bhd tersebut pada masa material mendapat kontrak tersebut sebanyak 25%. Kita tahu bahawa projek sistem RC dan VEP merupakan satu projek di bawah Kementerian Pengangkutan yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 21 Mac 2015, di mana mereka telah memberikan kuasa kepada MOT untuk melaksanakan kutipan RC secara mendaftar dan mengeluarkan Tag Radio Frequency Identification Device atau RFID bagi sistem VEP untuk semua kenderaan berpendaftaran asing yang memasuki negara ini. Sistem ini dipasang di Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine KIK Bangunan Sultan Iskandar dan KIK Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB di Johor. Jadi pada awalnya, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Mac 2015 telah memutuskan bahawa perolehan projek ini haruslah dibuat secara tender terbuka selaras dengan keputusan MOF pada 18 Disember 2014. Malah berdasarkan arahan perbendaharaan, mana-mana projek yang bernilai lebih daripada RM200,000 haruslah dilakukan secara tender terbuka. Tetapi pada 10 Jun 2015, pada masa itu mantan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tong Lai telah menulis satu surat untuk memohon kelulusan daripada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk pelantikan secara rundingan terus kepada syarikat TC Sense Sdn Bhd atas sebab keperluan pelaksanaan segera bagi mematuhi tarikh pelaksanaan 1 Ogos 2015 yang ditetapkan oleh Jemaah Menteri pada masa itu. Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah meminitkan kelulusan tersebut pada 11 Jun 2015 dan lanjutan itu pada 27 Julai 2015 dan meluluskan permohonan perolehan secara rundingan terus. Namun, justifikasi pelantikan kontraktor yang dinyatakan adalah bertentangan dengan keputusan Jawatan Kuasa Teknikal dan Kewangan berkaitan keupayaan teknikal dan kemampuan kewangan syarikat TC Sense Sdn Bhd tersebut. Malah laporan Jawatan Kuasa juga berpendapat bahawa kontraktor yang telah dilantik secara terus tersebut tidak mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan dan hanya sebenarnya baru ditubuhkan pada 9 Mac 2012. Jabatan Audit Negara juga mendapati bahawa apabila kontraktor tersebut dilantik, jumlah wang yang ada dalam bank account cuma RM36.54 sahaja. RM36 sahaja dalam bank masa itu. Jadi, di sini kita jelas melihat wujudnya pengaruh politik dalam pelantikan kontraktor atau vendor untuk projek tersebut secara rundingan terus yang telah diperakui dalam hasil laporan PAC tersebut.
Pertama sekali, tiada justifikasi yang kukuh untuk membolehkan projek sistem RCVEP ini dilaksanakan secara rundingan terus. Pelaksanaan proses perolehan secara rundingan terus untuk projek ini gagal menepati tujuan asal, iaitu berhubung kesegeraan pelaksanaan projek yang dikehendaki kerajaan. Laporan juga mengesahkan wujudnya kelemahan pentadbiran dan pelaksanaan kontrak tersebut kerana syarikat tersebut telah melantik pihak ketiga untuk menghabiskan atau melaksanakan sistem RCVEP tanpa kelulusan kementerian pada masa itu. Disebabkan semua isu yang mereka hadapi, projek tersebut sebenarnya lewat disiapkan. Sebanyak 3 EOT telah dikeluarkan atas sebab keperluan integrasi ditambah dengan peranan kontraktor selaku vendor dan bukan solution provider yang kompeten menyebabkan kelewatan tersebut. Jadi kita di sini melihat kelewatan dan juga lantikan pihak ketiga untuk menyiapkan projek tersebut jelas menunjukkan tiada justifikasi tender itu diberikan secara terus kerana tidak menepati kriteria yang diperlukan, iaitu keperluan terdesak, urgency ataupun kepakaran khas atau special expertise. Oleh itu, kami berasa bahawa semua pihak yang terlibat, termasuk Menteri Pengangkutan sekarang dan merangkap Presiden MCA, haruslah mengambil tanggungjawab dan memberikan penjelasannya sewajarnya dengan segera kerana ini isu yang melibatkan kepentingan orang ramai dan kami memberikan mereka masa 24 jam untuk memberikan penjelasan sewajarnya. Kami juga berharap pihak berkuasa seperti SPRM dan pihak polis akan membuka kertas siasatan berdasarkan hasil laporan PSC ini dan tidak sekali membiarkan kes dakwaan salah guna kuasa atau konflik interest seperti ini yang melibatkan berjuta-juta duit rakyat berlalu tanpa sebarang tindakan. Terutamanya jika sekarang yang juga melibatkan pihak yang masih duduk di tempat kuasa dan juga masih ada pengaruh dalam penggunaan duit rakyat di kementerian masing-masing. Ada apa-apa soalan? Ada apa komen? Ada komen? Ada soalan? Jadi kami memberikan masa 24 jam kepada semua pihak yang telah terbabit untuk memberikan keputusan penjelasan sewajarnya. Okey. Okey, terima kasih. Thank you. Saya ada lagi satu PC mengenai dengan CMCO.